Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So, hari ni kita nak sambung bab 12. So, minggu lepas sebelum cuti kita dah belajar mengenai bagaimana penghasilan tenaga nuklear, penggunaan dia dekat tenaga dekat reaktor, dekat apa namanya ni yang besar-besar reaktor. Bagaimana dia dijanakan. So semua kita dah belajar. So hari ni kita nak belajar untuk the last subtopic, iaitu impak penggunaan tenaga nuklear. So hari ni kita belajar dua ya. 12.3 yang singkat-singkat saja. Yang ini mengenai pengetahuan saja dan satu lagi adalah 12.4. Okey. So benda ini hanya membaca saja. Okey. So kita tengok kepada 12.3. So kamu tahu kan? Kamu dah tengok secara belajar pun masa kamu belajar sejarah dalam Perang Dunia Kedua, apakah yang terjadi kepada negara Jepun apabila diserang menggunakan tenaga nuklear. Kebanyakan tenaga nuklear ni confirm dia akan mati yang pertama. Yang keduanya, keduanya mungkin akan terjadinya kanser ataupun mutasi ataupun apa-apalah sindrom yang akan terjadi kepada anak yang dikandung ataupun kanak-kanak pun akan mengalami mutasi. Okey. So, di sini cikgu nak ingatkan bahawa apa yang kamu belajar dia kebanyakan dekat dalam ini dia lebih kepada aplikasi. Untuk hari ini aplikasi apakah impak ataupun kesan-kesan penggunaan tenaga nuklear. Selamat datang Raja Lechmi. Raja Lechmi sudah ada handphone baru, dia kata. So adakah kamu tahu pada tahun 1940-an, pada zaman dulu mana awal-awal dia menjumpai tenaga nuklear, dia nak hasilkan bom. Memang jahatlah. Dekat sini dia nak menghasilkan bom. Yang mana kita nampak apakah dia punya kesan-kesan sampingan. So kalau kamu tengok pembelahan nukleus dalam reaktor nuklear tu pun kalau contohnya dia gunakan tenaga nuklear yang kita namakan plutonium. Nak buat bom atom. Plutonium ni adalah satu radioaktif yang digunakan untuk buat bom atom. So masa bila? Kalau kamu tengok Perang Dunia Kedua yang dekat mana, iaitu dekat Hiroshima dan Nagasaki. Oleh Amerika Syarikat, dia turunkan bom, dia buat bom. So itu adalah efek kesan yang buruk lah kepada negara tersebut. Sebab apa? So yang ini dia kata pengemuban bom atom Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Bom ni dia pakai plutonium. Bahan radioaktif yang digunakan adalah plutonium, yang mana bom atom itu dia panggil sebagai little boy. Yang mana digugurkan oleh pihak Amerika Syarikat dekat mana? Dekat Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan diikuti oleh Fat Man. So ada dua jenis radioaktif yang dia gugurkan dekat mana? Dekat Jepun, Amerika Syarikat. Little Boy dengan Fat Man. Pada 9 Ogos 1945, iaitu di Nagasaki. Di Nagasaki dan Hiroshima. Kenapalah hari ni cikgu punya tulisan bengkok-bengkok. So letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan. Bila hentam sahaja bom itu kepada negara tersebut, so satu gelombang letupan yang sangat besar terhasil. Satu letupan yang amat besar, yang amat kuat terhasil, yang mana pada satu bom tu dah mengorbankan, kamu tampak, 70,000 nyawa. 70,000 nyawa orang awam yang tak bersalah. Kesian kan? Pengemuban ini menyebabkan keseluruhan bandar itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Ingat, apabila suatu radioaktif itu masuk ataupun dihentam, dilepaskan satu negara itu, negara tersebut dia akan menjadi panas. Satu gelombang yang sangat besar telah diturunkan. Kemudian letusan bom nuklear itu akan mengganggu keadaan atmosfera. Bila aba yang sangat besar, so keadaan atmosfera ataupun keadaan sekeliling itu pun
pun akan menjadi berubah. Dia akan mengganggu lah. So, gelombang yang tersebut dia akan menghasilkan luruhan radioaktif. Luruhan radioaktif yang mana pada ketika itu semua sistem perhubungan bandaraya tersebut terputus. Maksudnya jalan raya, semua hutan-hutan mati, haiwan mati, manusia 70,000 nyawa yang tak bersalah pun akan mati. So ini keadaan sebelum dihentam bom oleh pihak Amerika Syarikat. Okay, yang ini pada tahun yang dekat Hiroshima tadi 1945. Okay, 6 Ogos 1945 sebelum bom dilepaskan. Cantik lagi. Okay, bila bom dah dilepaskan dia jadi macam ini. Nampak? So ini adalah kesan semua mati. Haiwan mati, manusia mati. Bumi ni pada waktu itu tanah dia menjadi sangat panas. Atmosfera dia sangat berubah. Jalan raya musnah, semua musnah. Itulah kesan yang terburuk yang pernah dialami. Okay, so pada masa itu, dulu tu, kini sudah banyak negara yang mula menciptakan dan mengeluarkan senjata nuklear. Dan kita tahu senjata nuklear ni bahaya. Terbukti dekat Jepun dulu. Namun mereka yang menghasilkan ataupun menciptakan tenaga nuklear ni, dia orang kena buat satu perjanjian. Yang mana namanya Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear. Yang mana dia dapat mengawal dan tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan tenaga senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya dia orang dah ada perjanjian. Tak boleh guna senjata tersebut sewenang-wenangnya, sesuka hati. Macam yang hari tu USA hentam Jepun, so dia dah menggunakan sewenang-wenangnya. Dia nak menang, so dia pun hentam orang dengan tenaga radioaktif, tenaga nuklear. Ini akan menyebabkan banyak nyawa-nyawa yang tak bersalah akan terkorban. Okey. So, apakah kesan-kesan ujian nuklear? So nanti kamu boleh QR code, scan QR code kesan senjata nuklear terhadap dunia kita. Okey. Yang pertama. Okey, sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan. Okey, mana-manalah. Okey, contohnya dia nak buat senjata nuklear. So, satu ujian nuklear perlu dilakukan. Yang mana ujian nuklear ni nak tahu sama ada senjata tu berfungsi ataupun tidak. So, ujian nuklear ini dilakukan sama ada dekat atmosfera terbuka. Atmosfera terbuka tu maksudnya dekat angkasa lah. Ataupun di darat atau di bawah laut. Yang mana dekat darat atau bawah laut mesti jauh daripada kehidupan orang, komuniti orang yang ada manusia. Di bawah laut dia kena deep, yang mana dia tidak akan memusnahkan hidupan laut. Tapi confirm dah musnah. Tapi itulah, dia nak buat ujian nuklear, kena pastikan kawasan yang dia buat tu mesti tidak memusnahkan habitat, tidak memusnahkan manusia. So ujian nuklear ini memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi kehadap tanah. Kalaulah contohnya orang buat ujian nuklear, dia letak bom, senjata nuklear, contohnya bom lah, dia bom dekat tanah. So apa yang terjadi kepada tanah tersebut? Tanah, sumber air akan musnah lah dan akan tercemar. Siapa yang akan minum? Kan bawah tanah kan ada air, sumber air. Siapa yang akan minum air tu? Manusia. So manusia akan jadi apa? Yang pertama adalah kanser lah. So bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Apa itu kesan somatik? Jom kita lihat. Somatik ni contohnya keletihan, loya, katarak mata, leukemia, kanser leukemia, dan keguguran rambut. Leukemia ni untuk darah lah. So ini adalah kesan-kesan somatik. Kita ada dua kesan. Kesan penyebaran radiasi ujian nuklear. Yang pertama adalah kesan somatik. Yang tadi leukemia, rambut gugur, loya, katarak dengan keletihan. Kesan yang kedua adalah kesan genetik. Yang mana kesan genetik tu maksudnya dia akan mengganggu. Dia akan mengganggu kalaulah orang tu dia pregnant. So dia akan mengganggu fetus tersebut. Dia akan menyebabkan kecacatan pada bayi. Yang dilahirkan.
Okay, kemudian mutasi sel. Mutasi ni kita belajar tingkatan 4. Okay, kita dah belajar jenis-jenis mutasi genetik. Mutasi gen. Yang mana kemungkinan akan terjadi sindrom Down, sindrom Turner ataupun sindrom Klinefelter. Kita tak tahu kesan tersebut. Kemudian akan menyebabkan kanser. Kemudian dia akan menyebabkan kanser. Kanser adalah apabila kamu punya genetik ataupun DNA kamu terganggu. Bila terganggu, so dia akan menyebabkan kanser. Sebab itu kenapa, kalau kamu perasan lah, kan sekarang ni, nowadays, umur 30, macam ada kawan saya tu, anak dia baru umur 5 tahun. Anak dia dah ada sakit leukemia. Kau bayangkan. Budak-budak kena kemoterapi. Cuba bayangkan yang manusia yang kena kemoterapi tu umpama apa ya dikata ya? Umpama kulit ni macam nak cabut. Macam itu. Rasa sakitnya bila kamu buat kemoterapi. Kemoterapi. Okay. So, kemoterapi tu apa? Dia nak membunuh sel-sel kanser. So, hati-hati ya. Okay, kalau boleh, jangan, yang pertama cikgu nak nasihatkan, jangan makan terlalu banyak fast food. Okay, sebabnya dalam fast food tu, ataupun dalam makanan yang betin, dia banyak pengawet. Banyak pengawet preservatif. Lagi satu, preservatif iaitu bahan, nak bagi bahan tu lama. Dan dia banyak bahan-bahan kimia yang kita pun yang boleh menyebabkan gangguan genetik di dalam badan kita. So hati-hati ya. Kalau boleh makanlah benda-benda yang mak kamu sendiri masak kat rumah, benda yang organik, benda yang tidak melibatkan terlalu banyak perisa, okey? Hati-hati, okey? Sebabnya kenapa orang zaman dulu kita tak banyak pun dengar tentang orang sakit kanser ke? Ada, tapi tak banyak. Kenapa sekarang ni? Kenapa sekarang ni ramai orang yang muda-muda pun ada sakit juga? Kenapa? Sebab pemakanan. Orang dulu, zaman-zaman dulu, kamu tanyalah mak kamu, Pravin. Kamu tanya mak kamu. Dulu ada McD mak. KFC ada mak. Adalah juga KFC tapi lama. Orang yang mampu sahaja yang boleh makan. Mereka zaman-zaman dulu mereka makan pucuk ubi ke. Benda-benda yang memang dah tersedia. Sebab itu orang dulu muka dia sentiasa nampak awet muda. Macam Cikgu Ziana, nampak tak? Macam awet muda. Gitu. So main-main dia. Okay, so sebab itu hati-hati ya. Kanser ni memang bahaya. Bagi saya, lagi-lagi kalau budak yang kena, saya sangat kesian, saya boleh menangis. Bila kita fikirkan anak kita sekali kan. Okay, so inilah kesan-kesannya bagaimana ujian nuklear dekat laut. Nampak? Ni adalah kesan lah dekat laut. So, kalau lah orang buat ujian nuklear yang dekat laut ni, confirm dah hidupan ataupun habitat apa-apa ikan, apa benda terumbu karang ke semua akan mati. Confirm kan? So bahayalah kalau boleh jangan, bukan tak boleh guna senjata nuklear ni, tapi kesan dia buruk kita nampak. Okey? Okey, dah siap dah. Okay, so nyatakan 3 kesan buruk yang boleh berlaku jika penggunaan senjata nuklear diteruskan. Apa kesan buruknya? Homnes, boleh tak fikir Homnes? Apakah kesan buruk kalau kamu menggunakan senjata nuklear ini? Apa kesan buruk dia? Akan menyebabkan apa tadi? Yang atas tadi, yang pertama, boleh? Homnes? Apa kesan buruk kepada manusia? Kanser. Lagi akan menyebabkan penyakit cacat, penyakit mutasi. So itu adalah semua kesan-kesan buruk. Kesan-kesan buruk. Okay, so tulis tajuk kamu sekarang, praktis formatif 12.3. Okey, praktis. Yang satu lagi, apakah tujuan ujian nuklear? Okey. Jom, kita buat. Semua tuan tulis ya. Okey, tulis dalam buku kamu. Okey, cikgu hari ni punya nota apa cikgu?
Nota untuk hari ni Homnes, sikit saja kamu tulis yang ini je. Kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear ini saja. Tulis yang itu saja ya. Cikgu Triana tak nak banyak-banyak. Sikit saja. Okey. So, kita tengok ujian formatif 12.3. Tulis tajuk. Okay, tinggalkan ruang sikit untuk kamu punya latihan. Untuk nota kamu. Okey, sekarang kita nak buat latihan. Praktis formatif 12.3. Okey, 12.3. Okey, yang pertama. Okey, apakah kesan tadi? Dia kata dunia akan mengalami kemusnahan. Okey, yang pertama. Yang kedua, yang macam Homes cakap tadi, bilangan kanser. Tulis ya, Pugal. Kanser meningkat. Okey. Yang ketiga, peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear akan tercetus. Okey, so cikgu bagi masa salin. Okey. Okey, yang pertama, dunia akan mengalami kemusnahan. Okey, kedua, bilangan kes kanser akan meningkat. Ketiga, peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear akan tercetus. Okey, boleh Pravin? Salin ya, Pravin. Cikgu bagi masa. Okey, so ini soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, dia kata kenapa kena buat ujian nuklear. Okey, ujian nuklear untuk memastikan sama ada senjata nuklear boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, kita nak lihat pula 12.4. Okey, 12.4. Okey, tenaga nuklear di Malaysia. Okey, kewajaran pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Wajar tak kalau Malaysia ni letak buat stesen janakuasa elektrik, janakuasa nuklear? Pravin, apa pandangan kamu, Pravin? Wajar ke tidak? Saya rasa tidak wajar. Kenapa? Kan kita dah belajar tenaga nuklear ni menghasilkan tenaga yang sangat besar. So dia pun lambatlah habis berbanding dengan tenaga fosil ke apa ke. Kenapa kamu kata tak wajar? Sebab apa yang pertama? Sebabkan kalau nuklear tu tercemar, dia akan membahayakan orang lain. Ya, betul. Dia boleh membahayakan orang lain. Okey, masa pengendalian pun alam sekitar kita akan tercemar. Okey, sebabkan sisa-sisa radioaktif. Tapi ada juga wajar maksudnya kalau ada soalan mengenai begini kewajaran, so kamu kena jawablah. Sama ada ia wajar ataupun tidak wajar. Okey, wajar kamu jawab betul, kamu dapat markah. Tak wajar pun kamu akan dapat markah. Okey. Contohnya macam perbualan dua pelajar ni. Dia kata wajar. Sebab apa? Dia kata tenaga nuklear kalau kat Malaysia ni dapat menampung permintaan pengguna terhadap tenaga elektrik yang semakin meningkat. Kan penduduk dah ramai. Tenaga elektrik perlu banyak. Lagi-lagi waktu PKP ni. Kalau saya kan, bil elektrik saya bulan ni pun dah 700. Cuba bayangkan. Penggunaan yang terlalu maksimum. Saya on komputer, suami saya on, anak saya on. So dengan kita sentiasa 24 jam dekat rumah. Kipas, aircon lagi kalau musim panas pasang aircon. So
menggunakan tenaga nuklear. Tapi kalau kamu jawab tak wajar, kamu kena senaraikanlah sebab apa. Macam tadi Pravin kata dia membahayakan kesihatan, membahayakan kepada manusia, kepada alam sekitar kalau tidak dikendalikan dengan cermat. Okey, so kita lihat kepada next untuk apa yang akan belajar. Okey. So, bagi melaksanakan pembinaan stesen janakuasa nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira. Yang pertama, apa faktor kalau kamu betul, kamu nak buat pembinaan stesen janakuasa elektrik. Yang pertama, bahan api fosil seperti arang batu, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Bila negara kita dah kehabisan bahan api fosil, contohnya arang batu, gas asli, petroleum, kan petroleum yang dekat Terengganu tu, kalau dah tak ada dah petroleum. So dan kos pun kalau nak import pun sangat meningkat. So di situlah antara reason kenapa kita kena mulakan untuk menggunakan tenaga nuklear. Kemungkinan juga kan pada suatu masa akan datang tenaga nuklear akan digunakan dekat negara kita. Sebab kalau kamu bayangkan kan, petroleum, bahan api fosil dia akan cepat habis. Okey. Kedua, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear. So kesan pencemaran tenaga nuklear lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Kalau bahan api fosil, pembakaran sahaja bahan api fosil dia akan menghasilkan gas rumah hijau yang terlalu banyak. Contoh kenderaan. Kenderaan motor ke, kereta ke, bas ke, lori ke, dia akan menghasilkan satu gas. Gas tersebut dia akan membahayakan alam sekitar kita yang mana dia akan membuat greenhouse effect. Kesan rumah hijau iaitu gas karbon monoksida, gas karbon dioksida. Okey. Kemudian, kawasan bagi membangunkan stesen janakuasa juga mestilah strategik. Yang mana strategik macam mana? Dia mesti berhampiran dengan air sebab janakuasa tenaga nuklear menghasilkan haba ataupun tenaga yang sangat panas. So dia perlu ada macam tadi, dia ada turbin yang mana reaktor yang menyejukkannya. So dia kena dekat dengan punca air dan memudahkan proses penyejukan berlaku. Kemudian, kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Maksudnya sumber tenaga nuklear tu dia punya penghasilan tenaga dia lebih banyak berbanding dengan sumber bahan api fosil. Kalau dekat Malaysia, ni dekat dengan rumah mertua saya, rumah suami saya yang mana ada agensi nuklear Malaysia. Agensi nuklear Malaysia ni dulunya dikenali sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, MINT. Yang mana dia terletak dekat Bangi. So, agensi ni untuk apa? Dia nak menyelaraskan aktiviti berteraskan sains, teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Aktiviti utama dia adalah penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklear bagi pembangunan negara dengan kerjasama antara bangsa. So ini kita pun ada juga, Malaysia pun ada juga. Agensi nuklear Malaysia dia nak mengkaji. Dia nak mengkaji ataupun dia buat penyelidikan tentang pembangunan tenaga nuklear sebab mereka tahu suatu masa akan datang kita punya sumber gas asli, petroleum ke, arang batu pun kita akan habis. Stok akan habis, confirm akan habis. So macam mana kita nak dapatkan balik tenaga, nak menghasilkan tenaga? So salah satunya adalah sumber tenaga nuklear. Okey. Dah. Untuk nota untuk bab ini, kamu boleh salin sikit yang ini. Kalau tak nak salin pun, teruskan kepada praktis formatif 12.4. Soalan nombor 1. Nyatakan dua sumber tenaga utama di Malaysia. Apa dekat Malaysia? Malaysia pakai apa cikgu cakap tadi? Hamnes. Cikgu cakap Malaysia pakai apa? Petroleum, gas asli. Okey. So, nombor 2, nyatakan 3 faktor yang perlu diambil kira bagi melaksanakan. So, 3 faktor tu kamu ambil lah. Ada 4 kan? Kamu ambil salah 1. Okey, jom kita buat sama-sama. Kalau kita tak buat sama-sama, nanti kamu tak buat juga. So, kita buat sama-sama waktu kelas. So, siaplah kerja kita. At least kita tak ada kerja. Hanya buat buku buku kerja sahaja. Okey. So, Homnes tulis je praktis formatif 12.4. Okey, dia kata sumber tenaga dekat Malaysia ni dipakai tenaga apa? Dekat Malaysia pakai gas asli,
tenaga hidro. Tahu tak hidro ni apa? Yang empangan yang besar tu. Ataupun bolehlah juga kamu kata petroleum. Tapi petroleum ni tak terapa sesuai ya. Sebab dah berkurangan. Okay. So, nombor 2. Okay, nombor 2 dia kata apakah sebab kita kena guna tenaga nuklear. Okay, kalau salah satunya, okay, sekiranya okay, bahan api fosil, tulis sama saja cikgu ya. Bahan api fosil mungkin semakin berkurangan. Okay, ataupun nombor 2, tenaga nuklear. Okay, tenaga nuklear ni dia membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit. Okay. Berbanding dengan bahan api fosil ya. Ingat tu. Dia bersih lah. Dia kiranya dia tak menghasilkan pencemaran. Okay, gas. Tenaga nuklear membebaskan gas rumah hijau amat sedikit. Okay, kemudian ataupun kamu boleh buat kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga elektrik lebih besar berbanding dengan sumber bahan api fosil. Okey. Okey, adin dulu, cikgu bagi masa. Okey, itu untuk esok kita buat praktis sumatif 12 dan latihan di dalam buku kerja. Okey, esok ya. So, pastikan esok datang. Okay, jumpa lagi di lain hari. Terima kasih banyak-banyak. Okay, bye-bye.